السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayah Allah taala, yang mana banyak nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya, dan di atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mengembangkan ajaran Allah sehingga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa, mudah-mudahan insya-Allah. Sidang hadirin mukminin, tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan Ramadan, iaitu di antara adat dan ibadah. Hakikat sebenar Ramadan. Kita nak berkenalan dan juga kita nak buat ulang kaji berkenaan dengan Ramadan di antara adat dan ibadat. Kenapa kita membicarakan tajuk Ramadan di antara adat dan ibadat? Supaya kita boleh memperbaiki segala kekurangan, cacat cela, kesilapan yang ada dalam amalan kita sebelum ini. Supaya dalam Ramadan beberapa hari yang kita akan melangkah masuk ini, kita boleh perbaiki. Kita boleh buat penambahbaikan. Ada manusia, kan, dia tak suka kita bincang benda-benda yang boleh menunjukkan kesilapan dia. Dia tak suka kalau kita mengutarakan perbahasan para ulama yang menunjukkan amalan kita selama ni salah. Ada orang, dia lebih suka kuliah-kuliah pengajian ini hanya bercakap benda yang selari dengan amalan dia selama ini. Jadi jikalau ada di kalangan kita yang mempunyai attitude ataupun sikap seperti itu, maka ini adalah suatu kesilapan yang sangat besar. Satu kerugian sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jikalau kita pergi ke hospital ataupun makmal untuk membuat check-up, pemeriksaan. Kita biasa sebut medical check-up, annual medical check-up ataupun apa-apa istilah yang seumpama dengannya. Kita sanggup spend beratus ringgit untuk membuat medical check-up. Kita sudah tentu kita mahukan test yang benar-benar valid, yang reliable. Yang mana ujian tu dia boleh bagi tahu kita benda yang betul. Darah kita ni elok ke tak elok, tekanan dia, apa yang ada dalam darah, gula banyak mana. Kita tak mau test yang tipu-tipu, kita tak mau. Kita nak test yang tepat, yang paling tepat.
Sama juga bila kita nak balik kampung, perjalanan yang jauh, kita bawa kereta kita untuk cek dekat pomen, mekanik, workshop. Tujuan kita apa? Kita tak mau mekanik cakap, oh semua okey bang, semua okey. Kita tak mau. Kita nak dia check betul-betul tayar macam mana, brake macam mana, minyak hitam dan sebagainya supaya tidak berlaku kerosakan, terkandas di tengah jalan. As simple as that. Mudah macam itulah. Jadi kalau ada di kalangan kita datang ke surau, datang ke masjid, di rumah lagi dalam kepala dia yang aku nak dengar benda yang ustaz cakap sama dengan benda yang aku buat selama ni, maka ini antara kerugian yang berlaku kepada sebahagian di kalangan orang-orang yang mengaji. Tujuan kita mengaji, kita bukan nak dengar ustaz cakap mengiyakan apa yang kita buat, tak. Tujuan kita nak cek, nak muhasabah, kita nak baiki, nak pertingkatkan kan amalan agama kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi Al-Athari dia bawa kepada kita suatu persoalan tentang isu ini. Tentang kedangkalan manusia, ceteknya pemikiran manusia. Sehingga dia tak suka kalau ada orang boleh pinpoint benda-benda yang tak betul dalam masyarakat. Dia tak suka kalau dengar ustaz kata ini salah, ini silap. Dia tak suka. Maka sebab itu pada malam ni kita nak cek hakikat ataupun apa sebenarnya Ramadan. Hakikat Ramadan ataupun bahasa Melayunya hakikat bahasa Melayunya apa sebenarnya Ramadan. Dan kita akan lihat antara adat dan juga ibadat. Kenapa kita pilih perkataan adat dan ibadat? Sebabnya dia ada beberapa sudut yang kita perlu tahu. Yang pertamanya ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dalam satu hadis baginda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan, yakni dalam agama kami ini, yang tidak ada di dalamnya, maka amalan itu tertolak. Itu satu. Maknanya hadis ni kita dah belajar banyak dah sebenarnya, tapi hadis ni dia satu, kita kata benchmark ataupun satu kita kata garisan untuk tanda. Maknanya kita ni kalau kita pandai-pandai buat satu benda yang tidak ada dalil dalam agama, maka Nabi dah sebut awal-awal fahuwa radd, dia tertolak. Itu satu. Satu lagi, dalam kisah bagaimana penduduk Madinah buat persenyawaan pokok kurma. Kan, sehingga berlaku kekeliruan. Nabi larang. Jadi sahabat ni bila tengok Nabi larang, dia pun patuhlah. Dia tak senyawakan. Maka apa yang berlaku, hasilnya itu tidak sebagaimana yang sepatutnya. Maka daripada peristiwa itulah Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ataupun antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Baik. Yang menariknya, tuan-tuan sekalian, dalam Sahih Muslim, hadis itu dimasukkan dalam satu tajuk, yakni bab wajib dalam mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah syariat. Dalam masalah syariat wajib ikut perkataan Nabi. Dan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia berdasarkan pendapat. Lain pula. Hal ehwal dunia dia lain. Tapi dalam bab agama itu wajib. Tak ada pilihan. Option tak ada. Tapi dalam bab dunia dia ada pilihan, melihat kepada pendapat. Sebab Nabi sebut antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Maka dengan sebab itu kita orang Islam kena pandai beza. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan,
Kan, bila kita nak buat satu-satu perkara untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, kita kena beza. Hak ni apa dia cerita ni? Adakah cerita kita ni, isu kita ni dalam agama, dalam bab ibadat, dalam bab syariat yang mana kita tak boleh memandai-mandai, ataupun yang kita nak cakap ni perkara yang kehidupan seharian, adat. Benda yang kita duk buat biasa-biasa daripada dulu sampai sekarang. Maka kita perlu bezakan di antara adat dengan ibadat. Supaya kalau kita buat benda tu kerana ibadat, ibadat kita adalah solid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu benda yang kita buat itu adat, adat itu menepati hukum syarak. Dan dia tidak bertentangan dengan hukum syarak. Satu lagi, pastikan bahawa ibadat yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kepada ajaran agama. Sebab kalau dia jadi adat, maka dia akan timbul beberapa perkara, isu yang tertentu. Contoh, tuan-tuan sekalian, bila kita puasa ni kenapa? Adakah kerana ibadat kita kepada Allah ataupun kerana adat? Sebab datuk kita puasa, ayah kita puasa, semua orang puasa, masyarakat kita puasa, benda yang turun-temurun orang buat, maka kita buat. Maka apabila kita berpuasa kerana adat dan bukan berpuasa kerana ibadah, bukan kerana lillahi ta'ala, maka kita tak akan dapat pahala. Buat satu-satu benda bukan kerana Allah, maka benda yang kita buat tadi tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak cam sesuatu perkara yang kita buat itu kerana adat dan bukan kerana ibadah kepada Allah? Kita boleh tengok apa yang disebut oleh Syekh, kan, oleh Syekh kita ini. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, dia kata apa? Dia kata, kalau kita dalam bahasa Melayu kita, dalam masyarakat Melayu kita, contohnya, orang yang puasa, tapi dia tak tutup aurat. Ini kalau kita nak tengok konteks kita dalam masyarakat Melayu. Tuan-tuan biasa tengok, orang yang pergi bazar Ramadan, dia pergi bazar Ramadan sebab apa? Sebab dia nak buka puasa. Dan dia kata dia puasa. Tapi bila dia pergi ke bazar Ramadan, dia pakai dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Dia pakai pakaian yang seksi, menjolok mata. Sekarang timbul persoalan dalam kepala kita. Satu orang perempuan yang puasa, dia pergi ke bazar Ramadan untuk beli juadah untuk dapatkan makanan berbuka puasa untuk iftar. Tapi dia pergi dalam keadaan dia pakai pakaian yang menjolok mata. Sekarang soalannya ialah, puasanya tadi adakah kerana ibadah dia kepada Allah ataupun kerana adat? Kalau dia berpuasa kerana Allah, kenapa dia tidak menutup aurat? Kenapa dia memakai pakaian yang menjolok mata? Kalau dia mengetahui bahawa puasa itu wajib, kenapa dia tidak mengetahui kewajipan menutup aurat? Kenapa dia tidak mengetahui tentang haramnya dia mendedahkan aurat? Betapa banyaknya dosa dia, sebanyak mana, seramai mana lelaki yang memandang pada tubuhnya itu, maka dia menanggung dosa itu. Ini antara benda yang kita kena tanya diri kita. Satu lagi contoh, orang yang tak semayang tapi dia puasa. Kan? Dia tak semayang tapi dia puasa. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke. Kenapa dia puasa? Tapi yang semayangnya tidak. Maka ini menunjukkan kekeliruan dia dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia berpuasa kerana Allah, sudah tentulah sembahyang itu lebih diutamakan. Kalau tuan-tuan tengok
bagaimana Umar Khattab dengan Abu Bakar Siddiq berbeza pendapat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab masalah zakat, kan? Masalah zakat. Abu Bakar Siddiq dia nak lancarkan, nak hantar pasukan perang, pasukan tentera untuk memerangi golongan yang enggan bayar zakat. Umar Khattab tidak bersetuju. Sebab Umar Khattab kata kita tak boleh bunuh, tak boleh memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu apa kata Abu Bakar Siddiq? Umar kata tak boleh bunuh orang yang mengucap la ilaha illallah, orang yang sembahyang. Tapi Abu Bakar Siddiq dia kata tak boleh dibiarkan orang yang membezakan antara kewajipan bayar zakat, semayang sebagai contoh, kan? Maknanya sebagaimana wajibnya semayang, maka macam itulah wajibnya bayar zakat. Maka sebab itu kita dalam ibadat ini kita hendaklah melakukannya dengan cara ibadat, bukan dengan cara adat. Bukan sebab kawan kita puasa, kita pun puasa. Bukan sebab keluarga kita puasa, kita pun puasa. Maka nampak kecacatan dalam ibadat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat antara contoh, kan, yang disebut oleh para ulama perbezaan di antara adat dengan ibadat ini, yang mana antara kaedah-kaedah penting yang disebutkan oleh para ulama untuk kita lihat tentang bezanya adat dengan ibadat. Perkara pertama yang disebut oleh para ulama ialah bila kita buat satu-satu ibadat, niat kita itu mesti benar. Niat kita itu kena betul. Kita buat ni kerana Allah. Niat kena betul. Bukan sebab benda lain. Yang keduanya ialah apa yang kita lakukan itu adalah mengikut cara yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau niat sahaja betul, tapi bentuk dan caranya tidak sama sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, maka amalan itu tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara perkara yang perlu kita perhatikan. Baik. Contohnya apa dia? Sidang hadirin mukminin, antaranya ialah biasanya bila masuk bulan Ramadan kita akan dengar orang membahagikan bulan Ramadan menjadi 3 bahagian. Ada orang dia membahagikan bulan Ramadan menjadi 3 bahagian. Dia kata apa? Dia kata 10 yang pertama adalah rahmat. 10 yang kedua adalah pengampunan. Dan 10 yang ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Ini antara benda yang kita biasa dengar. Maka sebagaimana yang saya sebut di awal kuliah tadi, kita dalam agama ni kita jangan biasakan bahawa apa yang kita percaya selama ni itulah yang betul. Tak boleh. Kita kena sentiasa ada kehendak untuk membuat revision, ulang kaji, muhasabah. Kan? Double check, cross check. Bukan saja double check, cross check. Untuk memastikan apa yang kita faham selama ni dan apa yang kita percaya itulah hakikat sebenar. Tuan-tuan tahu double check, cross check tu apa dia? Double check maknanya kita check 2 kali. Kan? Kita check kali pertama, kita check kali kedua, kita check kali ketiga, kita check berkali-kali. Macam kita jumpa doktor, lepas jumpa satu doktor, kita dapatkan second opinion, pendapat yang kedua. Kan? Cross check maknanya bersilang. Cross check, sumber yang berbeza. Supaya bila kita sumber yang berbeza, kita tanya ustaz pertama, ustaz yang kedua, ustaz yang ketiga, sumber yang berbeza, maka itu memantapkan. Kan? Mana dia boleh menipiskan kemungkinan tersilap. Sebab kita cek dengan orang yang berbeza.
Itu yang penting. Maka bila kita setiap kali masuk Ramadan, kita biasa dengar tiga pembahagian. 10 hari pertama adalah disebut sebagai rahmat. 10 hari yang kedua maghfirah, pengampunan. 10 hari yang ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Maka hak ni kita kena check. Kita ambil daripada mana? Sedangkan apa yang disebut oleh para ulama ini adalah hadis yang dhaif. Sebab apa dia hadis dhaif? Sebab salah seorang perawi itu nama dia Ali bin Zaid, yang mana dia adalah seorang perawi yang dhaif, perawi yang lemah, dan ini yang diulas oleh ulama-ulama, antaranya oleh Imam Ahmad, oleh Imam Bukhari, oleh Daruqutni, oleh Imam Az-Zahabi, oleh Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Kenapa? Sebab Ibnu Khuzaimah sebagai contoh, dia kata aku tidak menjadikan dia sebagai hujah kerana hafalan dia buruk. Hafalan dia buruk. Maka ulama sangat menitik beratkan. Bila kita nak kata itu hadis, kita nak jadikan hujah, tengok dulu siapa yang bagi tahu. Nak tahu siapa yang bagi tahu, tengok siapa dia senarai. Dia panggil chain of narrators. Kan, sanad dia. Rantaian perawi dia. Kita nak kena tengok. Itu contoh bagaimana kita berhati-hati dalam agama. Tuan-tuan biasa pergi dapur, buat air, masak, pergi kat sinki, dekat rumah. Rumah siapa yang tak ada penapis? Semua ada penapis kan? Rumah kita semua ada penapis. Ada Kowe, ada apa satu lagi brand tu, Kuko. Kuko tu penapis air. Penapis kopi, penapis teh, semua ada penapis. Sayur, kita nak masak, ada penapis macam-macam. Isteri saya perempuan, collection penapis dia macam-macam. Hak besi, hak plastik, hak saiz lubang besar, hak saiz lubang kecil, semua macam-macam ada. Pasal apa? Sebab kita nak menghasilkan produk ataupun makanan ataupun kuih yang jadi sebagaimana yang kita nak. Sebab tu kita kena ada penapis, betul tak? Yang bersih, yang tidak kotor. Itu kehidupan kita atas dunia. Kita ada penapis. Penapis yang banyak. Penapis yang pelbagai. Tiba-tiba dalam bab agama, khususnya dalam bab hadis, kita tak peduli bab penapisan ni. Ini pelik. Sedangkan agama jauh lebih penting daripada sayur kita disingki. Sedangkan agama jauh lebih penting daripada air yang kita minum. Air pipe ke, air Kowe ke, air Kuko. Sedangkan hadis Nabi jauh lebih penting untuk kita pertahankan keaslian dia berbanding dengan serdak, teh, kopi dan sebagainya. Tapi kita di dapur kita ada macam-macam penapis, tapi dalam bab agama, khususnya dalam bab sumber agama kita tak ada pelbagai penapisan untuk memastikan kita mendapat produk yang terbaik, hasil yang terbaik. Ini pelik. Sebab tu kita berhentilah duk terima bulat-bulat satu benda, kena jadi seorang yang kritikal. Kan? Seorang yang kritikal terhadap apa-apa maklumat yang kita terima. Dan para ulama mengatakan bahawa selain daripada hadis ni dia dhaif dengan sebab perawi, ulama juga mengatakan hadis ini mungkar. Sebab apa mungkar? Kerana dia bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih yang menyatakan keseluruhan Ramadan adalah rahmat. Kan? Keseluruhan Ramadan adalah rahmat. Keseluruhan Ramadan adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah. Dan keseluruhan Ramadan adalah peluang untuk seseorang yang beriman membebaskan diri dia, menjauhkan diri dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Dan bukan 1/3, 1/3, 1/3 sebagaimana yang kita biasa dengar. Bukan macam itu. Baik. Kemudiannya satu lagi tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan kebiasaan, adat dalam masyarakat kita
yang meriah Ramadan ni awal Ramadan. Terutamanya malam pertama, malam kedua, beberapa malam yang awal Ramadan. Hak ni kebiasaan dalam masyarakat kita. Dan bilangan yang ramai tu semakin sikit, semakin sikit, semakin sikit. Bila sampai hujung Ramadan, makin tak ada orang. Pergi ke mana? Bila pergi dekat surau masjid di bandar, saya biasa tanya kat Tok Imam, dekat AJK pengerusi semua. Dia orang kata, dia orang dah balik kampung ustaz, dah hujung. Minggu last, semua dah pakat cuti, pakat balik kampung. Tapi bila kita balik kampung, kat kampung pun tak ada orang juga. Sepatutnya kalau semua balik kampung, kat kampung ramai. Kat kampung pun tak ada orang juga 10 malam terakhir. Isteri saya di Pahang, saya di Kelantan. Dua-dua negeri, sama je. Bila balik kampung, tak ada orang. Maka yang ramainya di mana? Yang ramainya ialah di kita panggil apa? Bazar. Bazar. Tak tahulah apa istilah, mana tempat duk niaga, jual kain, baju dan sebagainya. Kat situ berpusu-pusu orang. Ramai orang. Kalau kita duduk dalam kereta tu, kita lalu ke tepi, kita boleh tengok bersesak orang ni. Kebiasaan macam ni, tinggalkan. Hendaklah kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab agama mengajar kepada kita, Ramadan, 10 malam akhir itulah yang kita kena kejar. Yang kita kena hambat. Oh, ustaz, nak kena beli baju anak. Baju raya tak beli lagi. Baju saya pun tak beli, baju suami tak beli, kain samping anak pun tak ada. Butang baju tak ada, nak kena beli. Macam-macam alasan kita. Sidang hadirin mukminin, kita kena plan ibadat kita sebagaimana kita plan perjalanan. Sebagaimana kita plan nak pergi kerja. Kita semua plan. Saya nak datang maghrib ni pun saya plan. Daripada Kuala Lumpur, naik flight pukul 1.55, sampai di airport bayang lepas, juruterbang tengah belajar nak bawa kapal terbang. Takut saya tadi. Dia turun, tak jadi. Dia kena naik balik. Dia tekan, kalau bahasa kita tekan minyak. Kan? Kalau bahasa kita tekan minyak. Dia tekan minyak, dia terbang pula. Dia nak turun dah. Dah dekat dengan landasan dah. Dia naik terbang balik. Dia pusing kali kedua. Kali kedua tu, bergoyang kapal terbang. Nasib baik, selamat. Maka 3 lebih. Sepatut sampai 2.55. Sampai lewat 3 lebih. 3 lebih saya plan. Kalau saya balik rumah tadi, saya sampai rumah pukul 4. Nak keluar pula, tahu dah daripada Kepala Batas, nak datang ke sini, kan? Time selepas pukul 4.45 tu kita tahu. Orang balik kerja, jam. Kita plan. Kita calculate, tak boleh tak berbaloi. Terus datang sini. Itu contoh, kita plan. Tuan-tuan nak pergi kerja pagi-pagi. Masuk kerja dekat pulau tu, kat Penang, pukul berapa? Kan? Kena keluar rumah pukul berapa? Berapa ramai di kalangan kita, 6.30 kena dah ada atas highway dah. Kalau lewat daripada 6.30, lewatlah masuk pejabat. Berapa ramai? Berapa ramai di kalangan kita sentiasa sembahyang subuh di pejabat, di sekolah? Berapa ramai? Dia plan. Sebab dia tahu, dia lewat sikit, maka dia merah. Semua kita plan. Jadi kalau pergi kerja kita plan, buat kerja atas dunia kita plan, apa benda yang urusan kita plan. 1, 2, 3. Maka kenapa ibadat kita dalam bulan Ramadan kita tak boleh plan? Aku tak mau dah 10 malam akhir duk pergi bazar, beli baju Melayu, beli itu, beli ini. Aku tak mau dah. Aku sayang 10 malam akhir Ramadan. Aku nak jaga 10 malam akhir Ramadan supaya aku dapat 100% dapat buat ibadat. Maka baju Melayu, kain samping ke, butang baju ke, tudung ke apa, aku nak beli awal. Plan lah. Awal sebelum Ramadan ke, ataupun siang hari Ramadan ke, plan.
Jangan kita biasakan daripada dulu zaman kita remaja sampai sekarang anak dah kahwin, perangai sama. Tak berubah. 10 malam akhir Ramadan tidak ada di masjid. 10 malam akhir Ramadan tidak ada buat ibadat kepada Allah. 10 malam akhir Ramadan itulah duk buat kuih, pergi cari baju dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk kerugian yang setiap tahun dilakukan oleh orang-orang Islam dalam keadaan Allah Ta'ala membuka ruang yang sangat luas untuk mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah, untuk bersihkan dosa kita, untuk kita collect sebanyak yang mungkin pahala daripada Allah, rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita sia-siakan peluang tersebut. Ini antara benda yang kita kena cek, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian satu lagi tuan-tuan sekalian ialah perkara yang biasa berlaku di kalangan kita ialah tentang sahur. Sahur. Kalau boleh, hentikanlah sikap sahur sebelum tidur. Bangun-bangun subuh. Tak ada sahur yang dekat dengan subuh. Bukanlah berdosa, tuan-tuan. Tuan-tuan tidak berdosa sebab sahur ni sunat. Kan? Sahur ni sunat. Kalau tuan-tuan tidak sahur sekalipun, ataupun tuan-tuan sahur pukul 12, lepas tu tidur, bangun pukul, sekarang subuh 6 suku lebih kurang 6.10, tuan-tuan bangun pukul 6.10, tidak berdosa. Tuan-tuan tetap dapat pahala sebab semayang subuh dan sebagainya. Tetapi yang kita bercakap ni ialah tentang hakikat Ramadan. Setiap peluang untuk dapat keuntungan tu kita akan cari. Saya nak tanya tuan-tuan, atas dunia, kalau tuan-tuan berniaga, tuan-tuan nak optimize, nak maksimumkan keuntungan atau macam mana? Kita atas dunia, kita nak maksimumkan keuntungan. Saya bagi contoh. Lawyer macam saya. Lawyer civil ke, lawyer syariah ke. Cuba tuan-tuan cek mana-mana kawan tuan-tuan yang jadi lawyer. Berapa ramai lawyer yang tidak ada pejabat? Ataupun dia ada pejabat, tapi dia tumpang pejabat orang. Soalan dia, pasal apa? Ada lawyer yang tak ada pejabat, ataupun ada pejabat tapi dia tumpang pejabat orang, ataupun dia upah kerani orang lain untuk jadi kerani dia, ataupun dia jadikan rumah dia sebagai pejabat. Sebab apa? Sebab dia calculate, dia kira. Kalau aku buka pejabat, ada kerani, kan? Gaji kerani kena bayar, sewa pejabat kena bayar, bil elektrik, aircon apa semua, macam-macam lah yang kena bayar ni. Maka dia kira, kalau aku tak ada pejabat, aku buat dekat rumah, ataupun aku tumpang pejabat orang, tambah lagi 500 sebagai contoh dekat mana-mana staff, kerani, siapa-siapa, dia tengok, hak ni lagi untung. Maka cuba tuan-tuan tengok, berapa ramai lawyer, bila dia calculate, dia kira-kira, dia tengok, dia buat keputusan, dia tutup pejabat dia, dia tumpang. Ataupun dia hire, dia tumpang staff orang lain. Itu contoh. Macam mana kita ni punya kira, tuan-tuan. Kita kira. Setengah-setengah pejabat, tuan-tuan. Dia tak ada dispatch. Tak ada dispatch. Dia ambil dispatch part-time. Dispatch orang lain, tapi dia pergi kutip dokumen di pejabat-pejabat orang lain. Maka dia adalah calculation dia. Kalau dispatch kita sendiri, kena bayar gaji dia, kena bayar EPF dia, SOKSO dia, banyak benda kita kena bayar. Kita calculate, kita kira semua tu. Naik emas, kan? Malaysia Airlines, dia punya launch dekat Penang tak ada dah. Golden launch apa kan? Siapa naik business class,
Dia ada launch. Tak ada dah, dia tumpang launch yang swasta, yang company lain. Sebab apa? Sebab kos yang tinggi kalau dia launch dia sendiri. Itu contoh. Kita kira semua tu sebab kita nak untung. Sama dengan puasa. Sama dengan bulan Ramadan. Bukan berdosa tuan-tuan kita tidak sahur. Tidak berdosa. Bukan berdosa tuan-tuan makan Maggi pukul 12 tengah malam lepas tu tidur. Tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya dan alangkah banyaknya pahala. Yang mana pahala ni kalau nak compare dengan duit tak boleh compare. Pahala ni tuan-tuan nak compare dengan apa yang ada atas dunia ni tak boleh banding. Maka bila kita maksimumkan pahala tu, kita rebut pahala tu, walaupun tak wajib, tapi kita bangun awal sikit. Katalah subuh 6.10. Kan? Kita bangun pukul 6, ada gap 10 minit tu, paling kurang minum air. Kan? Ambil apa-apa makanan, kurma, at least. Kan? Dapat pahala banyak. Tak mau makan nasi. Syarat sahur bukan makan nasi. Kan? Syarat sahur bukan suruh masak. Tak. Bukan suruh masak. At least ada tamar, ada kurma, ada air kosong cukup. Yang tu 2-3 minit selesai sahur. Kalau kita malas nak masak, kita malas nak bangun awal, memadai bangun 10 minit lebih awal daripada subuh, 10 minit sebelum subuh. Mudah-mudahan insya-Allah dapat pahala yang sangat besar daripada Allah. Maka siapa-siapa yang puasa selama ni dia tidak sahur, yang dekat-dekat dengan subuh itu, maka ubahlah sikap tu. Kan? Ubahlah sikap tu. Sebab kita beribadat kerana Allah. Kan? Kita beribadat bukan kerana adat, bukan kerana kebiasaan kita puasa, tak. Kita puasa kerana Allah. Maka kita nak raih sebanyak mungkin pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis, tapi saya ringkaskan hadis ni tuan-tuan, hadis Anas bin Malik yang mana menunjukkan kepada kita bahawa jarak di antara sahur kan dengan solat subuh itu sekitar membaca 50 ayat. Maka Imam Ibn Hajar kata apa? Imam Ibn Hajar kata hadis di atas menunjukkan jarak di antara akhir makan sahur dan mulai solat. Dan Ibnu Abi Jamrah dia kata apa? Hadis ini menunjukkan bahawa sahur itu diakhirkan seakhir yang boleh. Kan? Jangan kita terlalu awal. Jadi itu contoh bagaimana amalan yang sepatutnya yang kita lakukan berdasarkan kepada apa yang disebut oleh para ulama. Baik. Selain daripada itu, sidang hadirin mukminin, kebiasaan bulan puasa banyak tidur ketika siang hari. Yang ni kena ubah. Kena ubah. Banyak tidur pada waktu siang hari. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada di kalangan kita yang dia percaya satu hadis yang katanya dengan maksudnya tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Diam orang yang berpuasa adalah tasbih. Dan doa orang yang berpuasa ialah doa yang mustajab. Pahala amalan orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab tidur orang puasa tu ibadat, tidur daripada pagi sampai petang, tak payah buat apa sebab ibadat. Kita tidur, lepas sembahyang subuh kita tidur. Bangun bila? Tengah hari sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, sambung tidur balik. Bangun bila? Asar pula. Lepas tu tidur balik. Lepas tu bangun bila? Dekat maghrib. Siapa yang tidur ni? Suami. Geng-geng suami tidur lah. Hak bini ni masaknya dengan anak, dengan berpeluh kan. Basuh apa ni? Basuh baju, iron baju apa semua ni. Yang suami ni tidur. Tidur je.
Yang bini kata, abang bangun abang ni, tolonglah saya ni duduk bersilat di dapur ni dengan anaknya, dengan baju, dengan apa semua. Abang ni pasal apa duduk tidur je. Yang si abang ni kata apa? Hang tu lah tak pergi kuliah. Ustaz dah bagi tahu tidur orang puasa tu ibadat. Bukan. Kan? Jadi benda-benda macam ni yang kita nak kena tune. Nak tune bagi betul. Tune bagi betul. Tuan-tuan sekalian, hadis ini kan, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Al-Albani rahimahullahu taala dalam al-silsilah ad-dhaifah kan, dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Maka banyak tidur pada waktu siang hari, para ulama mengatakan bahawa banyak tidur pada waktu siang hari adalah menyelisih, bertentangan dengan ketetapan Allah Ta'ala yang menjadikan waktu siang untuk mencari rezeki. Dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9 sampai 11 kan, Allah Ta'ala dah sebut bahawa kami jadikan